muda. Ulama muda. Dia Allah Ta'ala pelihara Islam dengan Quran dan hadis. Ulama ke siapa ke, dia mesti rojok pada Quran dan hadis. Konsep ketaatan Tuhan dah tetap dalam Quran. Sudah tetap oleh hadis Nabi SAW. Iaitulah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Maka jika sekiranya kamu berselengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah yang di Quran dan kepada hadis ajaran Nabi. Kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu penyelesaian sebaik-baiknya. Ulil amri ini dihuraikan oleh ulama-ulama kita dalam tafsir. Yang pertama, para ulama yang memelihara Quran dan hadis. Yang kedua, pemimpin-pemimpin yang melaksanakan perintah Quran dan hadis. Ini dia. Pemimpin yang tak meladah pada Quran dan hadis, itu bukan kepimpinan yang sebenar. Ini konsep yang Quran tunjuk. Dan bila Nabi kita menegakkan negara di Madinah, Nabi kita mengadakan kerjasama dengan semua kalangan, dan ditulis dalam piagam Madinah, wa annahu ma kana hingga akhirnya, apa-apa perkara yang menjadi perselengkahan di kalangan semua pihak, maka hendaklah dirojok pada Allah dan Rasul. Ini dia. Jadi Allah dan Rasul berlandaskan, itu bukan kepimpinan yang sebenar. Dan Nabi sebut ketaatan dalam perkara yang tidak maksiat. Islam mengajar kita taat pada dua ibu bapa. Bukan sahaja agama lain pun begitu. Tapi kalau dua ibu bapa suruh benda yang maksiat, tak boleh. Kedua ibu bapa suruh kita bunuh orang, tak boleh taat. Walaupun ibu bapa kita tak boleh, haram. Ibu bapa kata bunuhlah si anu ibu bapa, walaupun dia ibu bapa, tak boleh taat. Taat dalam perkara yang baik. Ini konsep ketaatan yang diajar oleh Islam. Sederhana jelas. Cuma kitanya dalam hubungan kita orang bukan Islam, sebagai satu contoh, kita beza dengan penuh. Ada perkara yang sama, ada perkara yang berbeza. Dalam perkara yang sama, contohnya mengatasi masalah kemiskinan, ini sama. Perkara yang berbeza, kita bantu orang miskin, sama ada orang Islam, orang bukan Islam, sama. Dia balik duit rumah dia nak beli makanan ikut agama dia, itu hal dia. Pakaian itu hal dia, itu perkara yang berbeza. Dalam masalah undang-undang jalan raya, sama. Kalau kita melihat masalah halal dan haram, ini beza. Contohnya, masa kita nak haramkan arak dan judi di Kelantan kan, kita panggil peniaga-peniaga bukan Islam. Kita tanya mereka, apa pandangan kamu berkenaan dengan arak? Dia kata arak, agama dia kata boleh. Ini hak kamu. Tapi jual pada orang Islam tak boleh, ambil kerja orang Islam tak boleh. Itu kamu sama kamu. Judi agama dia kata tak boleh. Kalau dia kata tak boleh, maka tak benar kedai judi. Lepas beberapa minggu, Tok Guru kita dapat terima kasih daripada isteri orang bukan Islam, kerana suami dia tak ada masalah, tak judi lagi. Sebagai contoh, UMNO dia buat arak judi, kalau ada lesen halal, tak ada lesen haram. Ini macam mana kita nak letak konsep ketaatan ini? Ini dia. Ini ulama-ulama muda UMNO kena jelas lah benda macam ni. Dan sebab itu kita ajak muzakarah dengan ulama-ulama ni, dia tak mahu. Muzakarah dengan orang yang tak tahu, tak ada ilmu, tak boleh. Ulama-ulama ni seringkali kita ajak di muzakarah ni, tak mahu datang bersedia untuk berbincang. Inilah masalah. Jadi kita kena sedar, kita orang Islam diajar Nabi dan Rasul, ini Tuhan pelihara. Tuhan pelihara Nabi dan Rasul ini. Dia tak boleh buat maksiat, tak boleh buat salah, Tuhan halang dia. Nabi Musa dalam kisah dia, Nabi Tuhan halang dan buat maksiat. Ada pun ulama-ulama, dia bukan macam Nabi. Kadang-kadang dia alim,
Dia beriman, dia budiman. Kadang-kadang dia alim, tapi dia tak beriman. Orientalis alim, boleh menguasai bahasa Arab dan tak beriman. Ada orang alim, dia tahu tak beramal dengan ilmu dia. Ini beza ulama dengan Nabi, ini lain. Ada ulama yang beramal dengan ilmu, yang berjuang dengan ilmu dia. Ada ulama yang dia tahu saja tapi tak amal, dia lawan apa yang dia tahu. Dia sebab itulah dalam surah Fatihah itu, alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzina an'amta 'alaihim ialah mereka yang beriman, yang ikut Nabi, ajaran Nabi. Ini an'amta 'alaihim. Al-maghdubi 'alaihim ni ialah yang tahu tapi tak ikut apa yang dia tahu. Ad-dallin yang tak. Inilah hikmahnya kita minta diulangi surah Fatihah ni setiap rakaat sembahyang, kerana dalam kehidupan kita ni kita berdepan manusia-manusia yang macam ini. Wallahu a'lam.